Assalamualaikum, hai. Setiap malam Rabu, anda kini sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Apa khabar anda di rumah? Saya sentiasa harapkan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja dan apa yang paling penting, terus memiliki mindset dan attitude yang positif. Tapi barangkali kepada mereka yang sekarang ini mungkin diduga, jangan risau, walaupun kita tak pernah berjumpa secara fizikal, percayalah, semuanya akan kembali baik seperti sedia kala. Ingat, kehidupan ini ibarat basikal. Untuk mengekalkan keseimbangan, kita kena terus bergerak mara ke depan. Terus bertabah, okey? Baik, Gaspirasi pada malam ini, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa. Pastinya kita akan angkat kisah orang kita pun. Kisahlah apa latar belakang sidaknya. Yang penting, kisah dan cerita hidup mereka akan meninggalkan inspirasi kepada kita dari pelbagai perspektif. Jadi, siapakah tetamu yang akan menginspirasikan kita pada malam ini? Apa kata kita saksikan VT ini dahulu. Hi, saya Ade Indrawani. The first time I met Orden was back in KL in 2012. We were shooting for a telemovie. Masa tu saya agak excited sebab jumpa orang kampung ni kan. Masa tu dia tegur saya, "Derik tengok orang kucing ke?" Samalah tak ada orang kucing tu. Lalu teruslah berkawan. Saya sangat puas hati dengan hasil kerja dia sebab we as actors, we look so natural in frame. And me as a male actor, I do have trust issues when it comes to makeup artists that put a lot of makeup, especially on male actors. Dalam in-frame, saya nampak sangat natural. So after that, tak jumpa lah Orden. Until 2019, when I got back here in Kuching for good. And I met him dan dia pun kata yang dia balik sini for good. And wow, this is good news. Saya nekat, okay, kalau apa-apa saja projek saya kat Sarawak ni, saya nak ambil dia lagi. Because saya tahu hasil kerja dia macam mana. And Alhamdulillah, I got this stage performance which also requires me to be recorded as well. So that's why saya terus call Orden without any doubt. Saya call dia directly. Dan that was the first time saya call dia directly. Dan saya sekali lagi puas hati dengan hasil kerja dia. Sebab not just I look good in frame, I also look good on stage. Bukan itu saja yang saya nak tekankan di sini. Memang hasil kerja dia bagus dan cantik, tapi juga professionalism yang ada pada Orden ini. Dia make up you, tapi dalam masa sama dia juga adalah seorang kawan. Sebab hasil kerja dia tak banyak songeh. Nampak, terus nampak, you nampak cantik, you nampak segak dan you nampak apa yang you nak. I think that Orden, you have done a very good job. You have a bright future ahead of you. Don't stop doing whatever you're doing now. Dan saya doakan semoga Orden terus berjaya dan sama-samalah kita anak Sabah untuk bangunkan industri kreatif, terutama sekali di negeri kita tu. So Orden, let's do this together dan saya doakan semoga berjaya dalam industri seni kreatif, terutama sekali dalam dunia solekan anda. Alright? So, all the best. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hafiz Suib, bangun tentunya happy go lucky person, pelawak, suka dengan corang, fun. Dan saya kenal dia pun melalui isteri saya, di mana dia yang banyak selalu make up wife saya lah. So kalau korang ingat lagi masa AJL yang baru-baru ni kisah cerita kita kan, dia yang make up. Itulah Orden Syam. Orden. Itulah dia. Kadang-kadang kita hanya bercakap mengenai kisah seorang usahawan, seorang jutawan. Namun di sebalik dunia penjenamaan atau branding, di sinilah peri pentingnya kehadiran seorang yang saya gelar sebagai pakar. Yang bukan sahaja berperanan sebagai jurusolek profesional, tetapi peranannya lebih daripada itu, dialah penghibur, dialah seorang bodyguard, semata-mata untuk memastikan penampilan seseorang personaliti atau individu itu sentiasa nampak yakin dan dapat mengangkat sesebuah jenama atau branding. Jadi bersama dengan kita pada malam ini yang bukan sahaja sudah lebih daripada 25 tahun dalam dunia solekan, tetapi juga pernah menata rias selebriti-selebriti terkenal tanah air, antaranya penyanyi Datin Alia, Hafiz Suib macam yang kita tengok sebentar tadi, juga pelakon, ramai pelakon, antaranya adalah Nat Zainal, Intan Ladiana, Rita Rudaini, Aida Jebat dan ramai lagi. Pastinya malam ini dalam Gaspirasi kita bersama dengan tak lain tak bukan Orden Syam. Assalamualaikum, apa khabar Orden? Waalaikumsalam, terima kasih Gas kerana jemput kita di set yang cantik ni. Selalu mungkin orang yang make up Orden, Orden yang make up orang. Malam ni mungkin orang yang make up Orden sebab Orden jadi tetamu Gaspirasi. Terima kasih Orden sudi bersama kita pada malam tu. Terima kasih juga sama-sama. Bersedia untuk kongsi kisah hidup Orden? Kita berkongsi dah.
Nervous sedikit, tapi kita tepiskan nervous. Tepiskan. Okey, Oden. Okey. Dari tahun berapa agak-agagnya kita dah berkecimpung dalam dunia solekan tu? Dari tingkatan berapa? Tahun berapa? Dari tingkatan 3, tahun 1993. Okey. Kami dah berkecimpung dalam bidang makeup. Masa saya dalam sekolah, tapi dalam masa yang sama kami mencari juga klien-klien. Masa saya kata orang kita ada customer yang untuk kita buktikan hasil kerja kita. So mula-mula ya kita kena cari orang yang kita demi minat, semata-mata minat, kita sanggup make up orangnya tanpa bayaran. Sebab ia adalah untuk kita pun kata orang Passion. Dia adalah minat Yes, Oden. betul. Jadi Oden, kita mau tahu jugalah, pastinya penonton nak tahu juga, siapakah wajah pertama yang menjadi eksperimen solekan pertama Oden Syam? Wanita pertama yang saya yang pertama sekali yang saya solek adalah of course ibu saya. Ibu saya yang selalu menjadi eksperimen kami. Kami selalu melukis mukanya lah. Because masanya ada dinner ke, ada apa, daripada nyuruh orang lain, bagus nyuruh anak yang pun. Betul. And then kami mula lah, ada dinner. Masa mak kami selalu je lah, kata orang belagu di tempatnya kerja. Oh, nya belagu dia? Nya belagu-belagu juga. So, dari masa saya, kami make up lah nya dinner. Puas hatinya dengan makeup kita, Den? Masa saya, pertama kali make upnya, kayak next dinner kah apa, yang mesti nyuruh kami ajak. Yang saya akan nyuruh orang lain, sampailah kini itu. Nang kami ajak megang bukannya. Yang pernah lah orang lain make upnya, kecuali yang kami dulu berada di Kuala Lumpur. Jadinya di situ nang cari kawan kami lah untuk make up bukannya. Okey, tadi Oden ada menyatakan kepada kita bahawa permulaan berkecimpung dalam dunia solekan adalah pada tingkatan 3 pada tahun 1993. Jap saya nak kira dulu. Sekarang ini maksudnya umur Oden 2021 43 tahun. Ya, saya. Oden, sepanjang umur 43 tahun ini, banyak pencapaian yang telah dicapai oleh Oden, antaranya juga terlibat dalam pembikinan filem tempatan, ya, terlibat dalam dunia solekan, selebriti-selebriti yang terlibat pada masa itu, antaranya filem Rembat, filem Girlfriend Contract, Jejak Warrior yang diarahkan oleh pengarah filem epik fantasi Puteri Gunung Ledang iaitu So Tiong Hin, itu filem tempatan. Juga Oden pernah terlibat untuk filem antarabangsa. Bukan kalang-kaleng lah kata orang. Filem Lost in Pacific yang mana salah satu bintang yang mempesonakan filem tersebut adalah bintang yang pernah membintangi filem Superman iaitu Brandon Routh. Jadi Oden, sepanjang 43 tahun ini, pernah tak menyangka berada di tahap ini, terlibat dalam filem antarabangsa dan bukan itu sahaja, pernah juga terlibat dalam sebuah program realiti antarabangsa Supermodel Me. Pernah tak menyangka? Tak pernah menyangka, tapi keinginan tu mesti ada. Mana-mana makeup artis, dia akan kata orang menginginkan satu kejayaan ataupun membuat cerita-cerita yang besar-besar, projek yang besar-besar, semua akan menginginkan dia. Tapi bila kami dapat join dia adalah satu kawan saya pernah saya lupa yang sangat menolong saya adalah F-Team Image. JCO. Nya adalah seorang bos, kawan, ejen, job yang semua darinya yang selalu percaya kami mula lah. So daripada tahap-tahap dia, kami sampai ke international. So bila kita masuk ke set international kita tahu macam ni set international dengan set biasa pekerjaannya jauh beza. Berbeza? Berbeza. Vibe-nya, situasinya berbeza. Berbeza, sangat-sangat berbeza. Bayangkan Superman, kita selalu nangga di TV aja. Nya terbang atas awan. Betul. Tu orang yang make upnya Oden Syam. Bayangkan. Jadi memang vibe-nya berbeza. Berbeza. Dan daripada Muhammad Salahuddin bin Syamsuddin kepada Oden Syam, Ya, saya. apa ceritanya, Den? Macam mana boleh jadi Oden? Ceritanya gitu. Orang rumah ataupun orang kampung nunggah nama kami Oden. Okey. O-D-E-N. Okey. Oden. So bila daripada bapa family saudara mara nang nunggah Oden. So nama benar Muhammad Salahuddin bin Syamsuddin. Okey. So kami pendekkannya sebab nama terlalu panjang. Muhammad ya semuanya double S ya, S-A-L-A-H-H-U-D-D-I-N. Terlalu panjang. Ya Allah. Terlalu panjang. Jadi kami fikir bagus pendekkan namanya biar nama ya dimbak di sini-sini orang pun senang ingat. Betul. So timbullah nama
ORDENSYAM, Orden Syam. Orden Syam. Itulah nama makeup artist ataupun saya gelar sebagai seorang pakar yang berperanan di sebalik penjenamaan ataupun branding seseorang selebriti ataupun sesebuah organisasi. Baik penonton, selepas ini kita akan tanya Orden mengenai kisah hidup beliau. Ceritanya pernah jimat punya jimat di sekolah, simpan punya simpan, dapat membeli barang makeup asas tetapi malangnya dibuang oleh seorang yang bergelar bapa. Mungkin pada masa itu tak percaya ke mana arah tuju Orden. Jadi selepas ini, jangan ke mana-mana. Kisah Orden Syam, Gaspirasi. Jadi kita orang first time kenal masa syuting dekat Batu Pahat Johor. Masa tu dia bawa Aida Jebat. Dia seorang yang sangat-sangat easy going. He's very happy go lucky, he's friendly and he's fun. Jadi it's always nice to have him on set sebab situasi tu akan selalu fun je. Satu benda yang saya appreciate pasal dia ni, dia seorang yang tak berkira. Maknanya masa tu walaupun dia bawa Aida Jebat, tapi dia dalam masa yang sama akan pastikan juga kawan-kawan yang lain ni punya kebajikan pun terjaga juga. Kat situ nampaklah dia punya baik hati kan. Saya nampak dia bila bekerja, walaupun kita have fun, tapi apa-apa hal is very professional. Dia akan pastikan kerja settle dulu. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hafizah Usman. Saya kenal Orden ni, kalau tak silap saya tahun 1998. Masa tu kita kerja, dia sebelah, saya sebelah. Saya baru tahu yang dia adalah seorang tukang makeup yang sangat serius. Saya ada satu show tu, dia cakap, Fiza, I make up you. Sentuhan dia tu absolutely buat saya rasa macam, Din, kau boleh Din. Lepas tu dia berhijrah, dia meneruskan kerjaya dia Kuala Lumpur. Saya tak jumpa dia lagi. Dan bila dia balik, setiap kali saya call dia, kita orang sentiasa clash, masa tak betul. Sampailah hari ini akhirnya hasil makeup. Okey, saya kenal Orden Syam ni masa syuting. Dia biasalah seorang makeup artist yang sangat happy go lucky, sangat macam suka borak-borak, tapi bukan cerita pasal orang. Dia je suka menceriakan keadaan kat set. Dia memang kira happy lah selalu, tak pernah nak nampak dia macam sedih-sedih ke apa ke. Kalau orang sedih pun dia akan cuba menceriakan orang tu. Dia memang satu karakter yang happy go lucky sentiasa. Tak pernah lah saya nampak dia sedih ke apa ke. Dan dia sangatlah baik hati. Saya sangat suka kawangan dia sebab dia memang suka nak tolong orang. Itulah Orden Syam. Itulah Orden Syam, peri pentingnya peranan seorang yang saya gelar sebagai pakar ini, yang bukan sahaja berperanan sebagai seorang jurusolek tetapi berperanan sebagai seorang penghibur, seorang bodyguard, semata-mata untuk memastikan seseorang personaliti atau individu dapat tampil dan mengangkat sesebuah jenama atau branding. Masih lagi bersama dengan Orden Syam pada hari ini di Gaspirasi. Ya, saya. Jadi Orden, bolehlah kita mau tanya Orden sikit mengenai kontroversi comel tu. Den, selalunya nak Den, apa karenah-karenah golongan artis ataupun personaliti yang pernah ditata rias Orden? Mungkin boleh dikongsikan. Karenah artis tu kadang-kadang kita jarang jumpa lah. Tapi yang selalunya bila di set penggambaran, of course lah artis dia nak ambil masa untuk rehat. Jadi bila kita panggil dia untuk make up tu, kita kena kata orang nak, kalau kita tegas untuk panggil dia untuk jom make up kan tak best. So dalam masa tu kita kena pujuk. Mujuk raknya dengan nak cara lembut. Jom make up. Kita kena ambil hati supaya dia on time. Sebab dalam set kita kena pastikan bila time make up tu kena siap dengan on time kan sebelum shoot tu. Jadi kerenah artis tu tak banyak. Cuma kerenahnya bila setiap artis tu kita tunggu dia nak panggil dia untuk make up tu ada lambat sikit lah. Sebab dia orang nak rehat, ambil mood kan, baca skrip. So kita takut masa tu membazir. So kita panggil lah dia. Panggil daknya slow-slow. Jom make up. Kena jaga hati lah. Jaga senang hati. cerita. Ambil mood dia orang. Bagi dia orang happy. Kalau gas susah tak nak jaga hati gas Den? Nak jaga hati gas ni tak susah. Gas yang paling senang saya handle. Dengar.
Okey, Odin. Kita tahu bahawa dalam dunia solekan ini selain mempunyai pelbagai karena, juga macam Odin katakan tadi perlukan banyak tenaga untuk menghiburkan, untuk menata rias golongan personaliti ini. Odin, kalau boleh dikongsikan, adakah kehidupan sebagai seorang jurusolek profesional ini sekadar bangun pagi, lepas tu drive sampai ke set, make up? Ke perlu untuk set, okey esok aku kena bangun, kena punyai tenaga yang tinggi sebab selain daripada menghias, aku juga kena menghiburkan dorang. Yes. Pandangan Odin. Pandangan saya, benda tu saya memang selalu lakukan. Katakan esok saya nak syuting, saya akan standby daripada satu persatu step tu. Mula-mula saya akan fikir besok bangun pagi, mandi, lepas mandi tu standby dengan ada dah ready tenaga. dah. Ready. Breakfast semua, angkat barang makeup. Bila sampai kat set tu, standbykan semua barang-barang dekat table sebelum artis sampai. Jadi bila artis sampai, ambil hati dia orang. Hello, morning. Kena ambil tu lah. Kena ambil hati, kena be nice dengan dia orang. Dah breakfast? Dia kata belum. Nak breakfast lah. Okay, you breakfast dulu. Lepas tu kita pergi makeup. I nak buat cantik-cantik ni. Excited nak buat makeup you. Jadi dia orang pun rasa macam Tenaga tu. Tenaga tu. Wah. Jadi dia orang pun rasa macam betul juga. Macam tu. Jadi dalam masa yang sama, bila kita dah make up tu, kita berborak-borak juga. Tak adalah suasana bosan kan. Borak-borak tu taklah mengumpat kan. Tapi borak-borak yang apa khabar, lama tak nampak, apa perkembangan Positive terbaru. vibes. Yes. Apa perkembangan terbaru, sekarang buat apa. Macam Itu tu. sangat penting sebenarnya, especially untuk morning talk show dan Yes. sebagainya. Kita kena jadi booster untuk Yes, semangat betul. mereka. Odin, Odin sangat minat terhadap bidang solekan ataupun tata rias dan minat ini memang tak boleh dipertikaikan. Kalau takkanlah sampai berjimat duit masa sekolah. Harga minuman pada masa itu murah, Murah. 20 sen. 20 sen. 20 sen dan simpan punya simpan, jimat punya jimat. Alhamdulillah dapatlah beli barang-barang solekan. Syukur sebab itu adalah permulaan perjalanan career Odin. Namun Odin, seperti yang Odin ceritakan, ada pada satu ketika itu barang makeup yang telah dibeli hasil titik peluh ini dibuang begitu sahaja dan perbuatan itu dilakukan oleh bapa Odin sendiri. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada ketika itu? Apa perasaan Odin pada masa itu? Okey. Pada masa tu, saya balik dari sekolah. Barang tu, kata orang, saya kumpul satu persatu. Sebab terlalu minat dengan makeup. Jadi, bila barang tu dah lengkap, kita boleh bekerja ataupun boleh, kata orang, membuat orang tu lebih cantik. Betul tak? Bila balik sekolah, saya tengok barang saya dah tak ada. And then my sister, adik I lah cakap, dia kata, barang bapak dah buang, dia kata, dekat longkang. So, I tengok, I berlarilah dekat luar. Masa tu kat koridor. Bilik I kat atas, I dekat beranda tu, I pergilah dekat pintu ada longkang besar tau. I nampak barang makeup tu kat situ. Banyak. Semua dah buang situ je. Jadi, masa tu, marah ada, sedih ada, semua ada. Tapi, mungkin masa tu, bapak saya, dia bukan nak menyakiti ataupun tak nak sokong saya. Mungkin pada masa itu, bapa saya beranggapan anak menjadi seorang makeup artist tu tak akan lebih berjaya ataupun maju bagi dia lah. Pada masa itu kan belum lagi ada makeup artis yang lelaki. Betul. Saya ingat saya lagi. Pada masa itu semuanya perempuan yang membuat solekan untuk wedding ke apa ke. Jadi Odin masa itu rasa sedih, kecewa tu adalah. Ya, itulah dan kita harapkan agar mungkin ini sebenarnya cerita masa lampau yang menjadi pembakar semangat kepada kejayaan Odin. Itu adalah cerita daripada bapa Odin. Macam mana sokongan daripada ibu Odin pada ketika itu? Sokongan ibu sangat kata orang membantu. Sebab tanpa ibu saya, siapa saya? Sorry. It's okay. Ibu saya sangat membantu saya. Dia sangat mendorong dan membantu saya untuk lebih maju sampai saya kat sini. Ibu saya bukan setakat ibu. Tapi dia adalah seorang kawan, sahabat,
Apa-apa masalah, mana-mana daripada dulu sampai sekarang, saya memang bercerita dengan dia apa yang saya lalui, apa yang saya rasa. Semuanya ibu saya. Saya sedar ibu saya adalah satu, kata orang, bagi saya sangat penting. Dia sangat-sangat penting dalam hidup saya sebab dia memberi segala keputusan atau memberi pendapat benda tu bagus ke tak bagus, dia akan cakap secara jujur. Saya rasa saya dengan ibu saya, walaupun ibu saya tak pernah beri nampak kasih sayang turut kat saya, dia tak pernah cakap dengan saya, mak sayang Odin, tak pernah. Tapi saya tahu setiap benda yang dia lakukan tu adalah satu kasih sayang yang dibagi kat saya. Terima kasih Odin. Kadang-kadang orang kata memberi inspirasi bukan sahaja kepada penonton tetapi kepada saya sendiri pada malam ini dan Odin. Mungkin pesanan kepada Puan Salmah ataupun Mak Mah, nyaman cucunya di polanya. Yang sedang menyaksikan Mak Mah, Ibu Odin sekarang ini, setelah apa yang Odin lihat dilalui oleh Odin, Ibu Odin, Mak Mah, seorang yang sentiasa mendoakan Odin di sebalik kejayaan Odin. Mungkin pesanan Odin kepada Mak Mah, silakan. Mak, terima kasih banyak-banyak, Mak. Semua tu atas doa kita. Siang malam kita berdoa, aku tahu, aku dengar kita berdoa dengan aku, Mak. Kejayaan tu semualah doa-doa kita. Sikit kemadang kita, Mak. Aku sayang kita. Ya ikhlas kemadang. Situlah kemadang kita. Itulah kasih seorang ibu itu sentiasa membawa ke mana-mana sahaja yang anda pergi dalam hidup anda. Doanya tiada hijab. Jadi sentiasa orang kata baik dengan ibu kita. Macam Odin, ibunya Mak Mah ini, dialah kawan rapat. Dialah teman bergosip. Dialah tempat untuk bercerita. Jadi orang kata pasti ini memberikan inspirasi kepada kita pada malam ini, membuat kita lebih sayang kepada keluarga kita di sebalik segala kejayaan yang telah kita kecapi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dalam Gaspirasi. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Gaspirasi, kita masih lagi bersama dengan juru solek profesional, seorang pakar di sebalik dunia penjenamaan atau branding, Odin Syam. Okey Odin, si puro makeup kita tak dekat lagi saya. Okey, masih okey ya? Masih okey, masih okey. Okey Odin, apa ya, dalam dunia solekan tu, pastinya start dengan baby steps lah, terus kita berjaya. Yes, jadi betul. mungkin boleh diceritakan oleh Odin suatu masa dulu, berapa kita kena etok mesti rega Odin tinggi. Ya. Yeah. Tapi dulu nak boleh diceritakan berapa bayaran paling rendah Odin pernah terima? Pada mulanya kita bercimpung dalam bidang makeup tu bagi kami lah. Pada zaman ya tanpa bayaran, guys. Tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Kerana terlalu minat mendalam. Wow. Sebab maksudnya kita tak dapat buktikan yang diri kita ni bagus ke tak bagus. Tapi kalau kita nak charge pun dengan harga, orang belum tentu nak. Sebab dia tak tengok lagi hasil-hasil kita. Lebih lagi pada zaman-zaman tu mana ada handphone. Betul. Kan. Gambar-gambar tu susah nak dapat. Jadi bermulanya makeup tu daripada saudara mara, kawan kepada saudara mara, yang flower-flower girl tu, saya buat makeup daripada situ dengan tiada bayaran. Saya buat benda tu ikhlas sebab terlalu minat. Betul. Terlalu kata orang nak tengok orang cantik sangat. Buat je. Kalau dibayar sekalipun lah pada masa itu, agak-agaknya berapa Den? RM10, RM20? Lepas yang free-free tu, ada bayarannya. Ada bayaran. Pada masa tu RM15. RM15? RM10, RM15 ada. Tu kalau tak minat, memang tak boleh nak proceed tu. Nak beli barang tu pun cukup lah. Tapi tak banyak lah. Pensel tu je.
Wow, jadi itulah permulaan cerita seorang jurusolek profesional ini, seorang pakar di sebalik dunia penjenamaan ataupun branding ini. Odin, mungkin boleh juga dikongsikan, ramai yang sebenarnya tak tahu sisi kehidupan seorang jurusolek profesional ini. Mungkin dari media sosial, dari luaran mereka nampak ceria, tapi mungkin di sebalik keceriaan itu sebenarnya mereka mengerah keringat untuk mencari rezeki. Pada pendapat Odin sendiri, apa sisi kehidupan jurusolek profesional yang mungkin penonton tidak ketahui, Odin? Okey, untuk sisi kehidupan yang dilalui adalah kata orang kita kata orang semestinya kita tu kata orang nak best-best saja. Kesusahan, kepayahan yang ada. Contohnya kita bekerja keras yang untuk membantu keluarga, untuk kata orang komitmen, untuk untuk modal, semua ya ada rintangan-rintangannya. Contoh daripada segi orang selalu nak kita happy, tapi orang si tahu dalam masa yang sama kita ada kesedihan yang kita simpan, yang orang si tahu. Semua nangis lagi sebenarnya, tapi bila orang nanggaya, orang selalu nanggah saya tu happy, tapi orang si tahu saya tu sebenarnya kata orang susah hati saya tu sebenarnya. Bila ngenang bapak saya. Itulah. Di sebalik keceriaan Odin, pasti ada cerita yang nak dirungkaikan. Jadi malam ini kita akan tanya Odin banyak lagi soalan. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami sehingga ke hujung rancangan. Banyak lagi kita nak korek, okey? Odin, jangan tangis dulu Odin. Sibuk nangis. Risau saya tadi baru lepas tengok Odin nangis. Kan. Okey, setelah belasan tahun Odin di Semenanjung Malaysia dan sekarang pulang ke Sarawak pada tahun 2016. Apa faktor yang mendorong Odin untuk pulang ke Sarawak? Pada masa itu ada job shooting back to back. Terlalu kata orang masa itu terlalu bekerja keras. Bila terlalu bekerja keras tu saya mendapat call daripada ibu saya yang ibu saya tidak berapa sihat. Jadi saya rasa saya perlu balik. Masa tu saya belum lagi ambil keputusan sebab masa tu kawan-kawan saya pun ada dekat sana. So dia orang cakap macam ni, sampai bila dekat KL dia kata. Ada masa baliklah. Ngenang orang tua katanya. Dorongan keluarga. Sian dengan orang tua. Awak benar ya kata Mek. And then kami madah lah Tik. Kami pernah madah macam tu. Mon di Kuching ku si dapat pulang sebab si ada punca rezeki di sia. Sebab saya tu minat ke bidang kata orang motor broadcast macam tu, faham? Untuk shooting movie, drama, benda-benda yang program yang kita nang kerja kita. Dekat Kuching masa saya ni ada benda-benda dia kan. But now kita dah ada stesen TV di pun jadi kata orang si sangkalah benda ya kan. Jadi masa saya kawan saya membeli tiket flight. Monnya nanggat tu nang saya ngucap terima kasih lah. Nang terharu sama saya. Abang Dan hanya pernah beli tiket belon dengan saya. Pulang ke Kuching. Sebab masa saya, nya yang kata orang Tek Madah, awak akan maju, awak akan berjaya din bila awak pulang Kuching. Si payah awak nunggu lama-lama di KL nya Madah. Nya yang beli tiket flight saya pulang ke Kuching tahun 2016. Saya si lupa jasa baiknya. Itulah. Orang di sekeliling kita juga jangan pernah kita lupa. Mereka juga antara penyebab dan faktor atas kejayaan yang kita kecapi pada hari ini. Baik, Odin, tahun 2020 adalah tahun yang mengundang pelbagai kejayaan dalam hidup Odin. Banyak kejayaan yang dicapai. Kau boleh Odin ceritakan apa yang telah dikecapi oleh Odin pada tahun 2020? Tahun 2020 adalah satu kata orang tarikh yang kata orang buat saya happy di awal tahun 2020 ya. Tahun 2020 ya saya kata orang sukses, kata orang berjaya. Bagi saya berjaya. Orang mula mengenali saya di negeri saya pun. Dulu dekat KL ada orang kenal, bila balik Sarawak tak ada orang kenal. Jadi kepayahan tu susah tau. Selama 2 tahun saya dekat Sarawak masa tu tanpa kata orang ada customer, saya ada klien. Saya susah senang family tak tahu. Bila tahun 2020 ya, nama saya mula naik. Syukur. Banyak orang mengenali saya, mana-mana pergi pun orang kenal. Semua orang nak make up dengan saya.
berjaya buka bisnes, buka kedai di Impun, shop di Impun, family business, semua dah. Studio sendiri. Studio sendiri, benda-benda yang lama kita ingin ya, kita dah dapat. Okey Odin, itu adalah permulaan untuk tahun 2020. Namun di penghujung tahun 2020 itu banyak perkara sedih yang berlaku dalam hidup Odin Syam, pemergian arwah nenek beliau, dan pada masa yang sama di hari pengebumian pak ciknya pula meninggal dunia, dan apa yang paling menyayat hati apabila ayahnya disahkan menghidap kanser tahap yang keempat. Odin, bagaimana di sebalik penghujung tahun 2020 yang sedih ini, Odin masih lagi boleh ketepikan kesedihan ini dan tampak ceria di hadapan semua orang. Di hadapan saya yang ditata riasnya, saya tak pernah dapat menyangka ini yang berlaku pada hidup Odin di penghujung tahun 2020. Bagaimana Odin boleh ketepikan semua ini? Di penghujung tahun 2020 adalah tahun yang kata orang begitu yang sangat-sangat menguji kesabaran, keupayaan kita lah. Mula-mula nenek sakit, lepas nenek sakit, terus arwah meninggal. Bila nenek meninggal, saya pergi ke kubur, saya menggali untuk menimbuskan. Dalam masa yang sama, uncle saya terus terjatuh. Pada masa yang sama? Pada masa yang sama, di atas kubur maknya. Dia terus meninggal di depan mata saya. Masa tu, saya dah tak tahu nak buat apa. Panik semua ada. Dalam masa yang sama, uncle dengan nenek saya terus pergi. Begitu saja. Dan bagaimana dengan bapa Odin sekarang ini yang menghidap kanser tahap 4? Sebab Odin ini seorang yang ceria. Walaupun berhadapan dengan seorang bapa yang mungkin kita tahu keadaannya sangat kritikal, namun apa pembawaan personaliti Odin di depan bapa Odin? Adakah Odin menunjukkan kesedihan itu di depan bapa Odin? Bila dapat call daripada hospital, saya terus pergi ke hospital. Saya tengok bapa saya, dia senyum. Dia senyum dan dia tak pernah cakap dia sakit. Dia cakap, Odin, Daddy okey, dia cakap. Jadi Odin ingat okey. Tapi, and then adik Odin cakap, dia kena kanser, kolon stage 4. Masa tu Odin tak tahu nak cakap apa. Rasa nak menangis, nak berjerit, nak rebah pun ada. Tapi, masa yang sama Odin terduduk, Odin boleh senyum cakap dengan dia. Odin tak nak tunjuk perasaan sedih, tak nak tunjuk dia bagi dia down. Odin cakap dengan dia, Daddy tak apa. Kalau Daddy jaga makan, Daddy rajin buat apa yang doktor cakap, Daddy akan dapat hidup lebih lama. Dia pun cakap, macam tu. Dia tak nak cakap apa. Tapi perasaan dia tu, kita tak tahu tau. Bagaimana keadaan dia sekarang, Odin? Okey? Sekarang dia kata orang, Alhamdulillah, dia sihat. Selepas menjalani pembedahan, dia dah boleh drive, dia dah boleh berjalan. Tapi dia selalu call kita. Sebab terlalu busy. Odin tak ada masa dah nak call dia. Kita harapkan agar semuanya dipermudahkan untuk ayah Odin. Bukan senang untuk sentiasa tampak ceria di sebalik apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dan ini dibuktikan oleh seorang pakar di sebalik dunia jenama dan branding ini, Odin Syam. Selepas ini, untuk blog yang terakhir, jangan ke mana-mana, Gaspirasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak bercerita pasal Odin. Macam mana sih kenal Odin ni? Pertama sekali saya pergi ke Sarawak sebab saya ada show. Masa tu saya tak bawa makeup artist. Sebelum saya nak ke Sarawak tu, saya dah minta makeup artist saya. Saya cakap dengan dia, ada tak kawan-kawan dekat makeup artist dekat Kuching? Dia kata ada. Dia cakap kawan baik dia cakap macam tu. Saya mula rasa takut juga sebab saya jarang makeup dengan orang. Boleh tengoklah makeup artist saya, boleh dikira siapa yang memang saya selesa dan saya suka, itulah. Saya jarang nak bertukar-tukar dengan
makeup artist yang lain-lain kan. Perasaan takut tu, macam mana dia buat muka aku ni macam tu tau. Bila dia dah siap makeup, saya pergi toilet, saya nak pakai lens. Saya tengok, ya Allah, dia makeup saya sangat-sangat menyelahkan diri saya. So maksudnya, dia makeup lebih kurang macam diri saya yang sebelum-sebelum ni. Saya ni, bila nak buat show, nak menyanyi, makeup tu penting. Bila makeup tu kadang-kadang tak okey, dia boleh spoil saya punya mood. Saya rasa macam this is me. Tak ada benda yang berubah pun. Okay? Dia punya face light je. Dia menonjolkan mata saya. Bila orang tengok mata kita dengan makeup itu rasa macam bersemangat macam tu kan. So saya sukalah. Okay, lepas tu dia tempat saya apa semua. Dia ambil gambar, dia buat video. Lepas tu saya ingat kita sampai kat situ je. Saya pun balik dan lama dah tak datang kucing dah bertahun-tahun dah. Tapi tak dengan Udin ni, dia balas komen dekat Instagram saya, DM semua, lepas tu gambar, dia upload gambar saya. Dia seorang makeup artist tidak meninggalkan saya ataupun saya yang tinggalkan dia dengan situasi yang okey macam tu je. Dah makeup okey habis dah. Tak, dia menjaga silaturahim tu. Walaupun kita terpisah beribu batu, kita terpisah dengan masing-masing sibuk, dan saya rasa macam setiap kali saya nak pergi kucing dah tak kisah dah, sebab saya ada seorang yang bukan saja seorang makeup artist tapi seorang kawan. So kepada Udin, selamat maju jaya dalam apa yang diceburi, dan saya rasa bertuah dapat kenal dengan awak, dan insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa. Okey. So awak jaga diri baik-baik. So kepada semua, kena makeup dengan Udin sebab dia punya makeup sangat-sangat vast. Okey Udin. Seorang yang tak pernah melakukan kesilapan, maknanya tak pernah untuk berhasrat melakukan perubahan dan perbaharuan dalam hidup. Itulah Odin Syam. Selesa di Semenanjung Malaysia, banyak customer, orang, selebriti yang mendapatkan perkhidmatan tata rias beliau, tetapi disebabkan oleh dorongan keluarga, memikirkan keluarga yang ada di Sarawak, pulang ke bumi Kenyalang. Masih lagi bersama dengan Odin Syam di Gaspirasi pada malam ini. Odin, Odin sudah pun mempunyai studio sendiri, Odin Makeup Studio. Yes. Pernah dinobat sebagai the best makeup artist. Juga pernah terlibat untuk program reality antarabangsa Super Model Me. Kalau filem tempatan tak payah cakap lah. Saya cakap filem antarabangsa, antaranya adalah The Lost Pacific. Lakonan bintang Superman kita. Jadi Odin, dalam banyak kejayaan yang telah dikecapi ini, mungkin boleh dikongsikan apa lagi antara impian yang belum Odin capai sehingga ke hari ini? Impian yang saya nak capai adalah saya ingin nak buka satu kafe makeup. Kafe makeup? Kafe makeup tu contohnya dia macam kafe, and then di dalam kafe tu cermin bilik makeup. Benda tu yang saya ingin sangat nak buat. Sebab tak ada lagi orang yang buat macam tu. And saya rasa bila ada orang makeup, dia boleh duduk santai-santai kat luar, minum-minum kan. Best tu. Tu yang ingin sangat saya nak. Maksudnya sambil kita makeup, sambil tu kita makan. Makan-makan, mi kolok goreng, mi laksa Sarawak. Ya. Kayak makeup dalam nun. Odin, mungkin Odin juga pernah terlibat untuk mengajar, dan sampai sekarang ini ramai pelajar beliau yang menjadi juru solek profesional. Dan mungkin pesanan secara ringkas Odin kepada mereka. Okay. Pesanan saya kepada makeup artis ataupun student-student kami, jangan cepat putus asa. Setiap benda yang kita laku ada dugaan, ada kata orang halangan. So tepiskan semua halangan, tepiskan semua dugaannya. Kita jangan pandang belakang, terus ke depan. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Macam ni Din, lagi sekali, terus ke depan. Pasti berjaya. Pasti berjaya. Okey penonton, apa yang boleh kita ambil daripada cerita Odin Syam pada malam ini, jangan biarkan rasa ketakutan kita pada kegagalan mengatasi kemanisan pada sebuah kejayaan. Saya tunggu cerita sukses anda, cerita kejayaan anda dalam Gaspirasi pada masa akan datang. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum, selamat malam, jaga diri, terus positif.